Assalamualaikum dan selamat pagi. So untuk sesi PDPR pada minggu ini, saya terus dengan menggunakan buku latihan awak lah. Get Ready PT3 ni. Saya rasa awak dah beli. Bagi yang tak beli tak apa. Nanti naik sekolah ke bila-bila ada masa free boleh beli nanti. Buku pelangi Pelangi. Ini dijual di koperasi ni. Saya harap pelajar-pelajar telah menonton video YouTube yang telah saya kongsikan. Video YouTube tu secara ringkas lah daripada bab 1.1 reka bentuk mekatronik sehinggalah gambar raja blok. Dapat tengok lah Saya baru dapat kongsikan pagi tadi. Sebentar lagi ni kita akan cuba buat latihan dan juga praktis formatif muka surat 10, 17, 21 tu saya harap awak buatlah dalam buku latihan. Tak banyak 6 soalan je tu. Muka surat je banyak. Kita lihat contoh soalan RBT untuk tingkatan 3. Tajuk yang pertama aplikasi teknologi. Kemudian tajuk dia reka bentuk mekatronik. Kalau kita lihat dekat sini, ini adalah contoh soalan. Antara berikut yang manakah merupakan elemen asas mekatronik? Mekatronik ni ada 4 perkataan ataupun elemen yang awak perlu tahu, 4 huruf MEEK, mechanical, elektrik, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Saya harap awak boleh sebut lah apa itu mekatronik? Mekatronik ialah gabungan ilmu, gabungan reka bentuk. Mesti ada 4 elemen ni, 4 perkara ni, 4 benda ni. Kalau kita lihat soalan dekat sini, MEEK, EEM ada, tiba-tiba ada P je. Perkomputeran ni salah. Jawapan yang tepat adalah A. Elektrik, elektronik, mechanical ni awak dah belajar masa tingkatan 2. Kawalan dan pengaturcaraan ni adalah tambahan untuk tingkatan 3. Dan juga reka bentuk mekatronik lah. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 2 dan juga muka surat 3. Kalau tak berapa faham tu kan, boleh rujuk kat situ lah. Saya pun dah jelaskan sikit. Untuk soalan yang kedua, bagaimanakah elemen mekatronik berfungsi secara automatik penuh atau separa automatik? Ingat perkataan automatik ni dan juga perkataan separa automatik. Auto maksudnya dia boleh bergerak sendiri. Contoh yang paling senang, mesin basuh awak. Ada yang automatik, ada yang separa automatik. Separa automatik tu maksudnya dia akan spin pada drum yang lain. Ada 2 lubang lah. Lubang yang pertama basuh, bilas. Yang kedua spin. Untuk yang automatik dia ada 1 lubang saja, sama ada muatan atas ataupun muatan hadapan. Dia akan basuh, dia akan bilas dan juga dia akan spin pada 1 lubang. Itu automatik. Maksudnya awak tak perlu pindah baju lah. Tekan je, dia dah siap. Tapi belum kering. Kena beli mesin basuh automatik yang lebih mahal lagi. Dia termasuk dengan dryer. Sampai dia kering. Keluar daripada mesin basuh dah boleh pakai. Cuma renyuk sikit lah. Bagaimana elemen mekatronik berfungsi? Penetapan tugas. Maksudnya kita dah tetapkanlah tugas. Mesin basuh kita boleh saja untuk spin. Untuk baju yang basah sikit. Ataupun kita nak basuh aja pun boleh, tak ada masalah. Tapi tak ada orang basuh je. Basuh mesti bilas, mesti spin. Yang biasa orang buat, dia spin saja untuk keringkan ataupun dry saja. Integrasi fungsi elemen. Elemen awak ada 4. Dia mesti berinteraksi ataupun berintegrasi, bekerjasama lah. Integrasi itu maksudnya bekerjasama antara mekanikal, elektrik, kawalan dan pengaturcaraan. Dan juga
elektronik. So ada 4 kat situ. Yang ketiga, gabungan disiplin. Gabungan disiplin ni bukan maksud disiplin sekolah. Gabungan disiplin mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan dan juga elektrik. So empat-empat tu bergabung untuk menjalankan tugas. Nombor 4, penetapan pergerakan. Okey, bukan semua melibatkan pergerakan. Okey. So penetapan pergerakan dekat sini yang kita anggap dia sebagai salah. So jawapan yang tepat adalah 1, 2 dan 3. So nombor 2 tu jawapannya A. Boleh tak? Tak boleh tak apa. Okey, bagi yang tak berapa faham, awak tengok elemen mekatronik, dia terus, sebab ni latihan kan. So muka surat 7 dekat situ, mengenal pasti elemen mekatronik. Yang saya nak sebut dekat sini, sekiranya jawapan tu melibatkan produk-produk, so belakang tu mesti ada perkataan automatik. Mesin basuh, mesti ada mesin basuh automatik. Okay. Alright, so saya tolak sikit nombor 3. Okay, nombor 3 ni ada beberapa perkataan-perkataan yang agak macam susah sikit lah. Revolusi industri, kepentingan revolusi industri kepada Malaysia. So, mengatasi inflasi kat situ. Inflasi ni maksudnya kenaikan harga barang lah. Kalau dulu RM1 boleh beli macam-macam, tak payah RM1 lah, awak tak ada zaman RM1. Kalau waktu sekolah rendah tu RM5 tu boleh beli banyak. Sekarang ni RM5 tu tak boleh beli banyak. Okay. So itu maksudnya inflasi. Kalau naik kadar inflasi, maksudnya RM5 tu tak boleh beli banyak lah. Macam sekarang lah, kalau ibu bapa pergi shopping, 200 troli tu tak penuh. Dulu 200 tu penuh. Itu maksudnya inflasi. Adakah dia mengatasi inflasi? Meningkatkan mobility. Mobility ni awak biasa dengar mobile. Okey, mobility ni pergerakan. Mobility ni adalah pergerakan. Meningkatkan pergerakan ataupun kita bekerja lebih jauh ke ataupun yang melibatkan pergerakan lah. Okey, yang confirmnya adalah yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Itu yang confirm. Revolusi industri ni menyebabkan banyak peluang pekerjaan. Okey, mungkin sekarang ni kurang sikit lah disebabkan oleh COVID. Tak apa, lepas ni dia akan meningkat semula. Okey, meningkatkan kemahiran teknologi. Dengan revolusi industri ni, awak tengok dalam buku teks tu ada 9 teras. Maksudnya dekat situ kemahiran teknologi akan bertambah. Tak dapat dinafikan lah, awak semua lebih mahir menggunakan telefon pintar berbanding ibu bapa awak sendiri. Itu maksudnya kemahiran teknologi. So nombor 3 ni, jawapan yang paling tepat sekali adalah D dekat situ. RBT ni yang susah sikit adalah bahagian A ni, objektif. Awak ada 15 soalan, kadang-kadang nak betul 10 pun susah. Kita tengok ada 15 soalan kat situ. 15 soalan ni nak betul 10 pun susah. So hati-hatilah, kita cubalah jawab mana yang boleh. Okey, nombor 4. Konsep cyber physical. Ini awak boleh tengok buku teks awak. Dalam buku teks awak muka surat 4. Cyber physical. Cyber physical ni adalah konsep mengawal, mengurus operasi industri menggunakan sistem mekatronik. Itu konsep ataupun maksud cyber physical. So yang terlibat dalam ataupun cyber physical ni, internet benda, data raya, perkomputeran awan dan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. So
So dekat sini kalau kita tengok ada dua yang berkenaan. Yang pertama data raya dan juga yang perkomputeran awan. Awan ni cloud lah, cloud. Okay, siapa yang pakai iPhone tu biasa dengar lah perkataan cloud ni. Tukar bahasa Melayu jadi awan. Okay, so jawapan dekat sini 1 dan 4 B. Okey, maklumat berikut merujuk kepada tahap revolusi industri. Okey, revolusi industri ada 1.0 sampailah 1.4. Pun sama boleh rujuk buku teks muka surat 4 dan 5 di situ. Gabungan reka bentuk untuk menghasilkan reka bentuk mekatronik. So dekat sini tak ada sebut internet lagi. Okey, belum masuk internet lagi. So dekat sini adalah revolusi industri 3.0. Okay, 1.0 ni mechanical. Okay, maksudnya tenaga manusia dah dikurangkan dengan menggunakan mechanical. Yang kedua ni ada elektrik. Okay, penggunaan elektrik yang meluas. So barang lebih lancar ataupun lebih banyak. Yang ketiga ni mekatronik. Yang keempat ni dia campur dengan internet. Okay. Okay, so jawapan yang tepat adalah C, revolusi industri 3.0. Okay, nombor 6. Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis elemen mekatronik. So elemen mekatronik ada 4. Dalam tajuk ni pusing-pusing 4 perkara tu lah. Okay. Membekalkan arus untuk membolehkan peranti berfungsi. Okay. Elemen mekatronik tersebut A kat situ elektrik. So elektrik membekalkan arus. Sama ada arus terus AT ataupun arus AU, arus ulang-alik. Kawalan, sistem kawalan ni adalah kawalan ataupun mengarah ataupun arahan. Elektronik ni dia menerima isyarat ataupun memberi isyarat. Mekanikal ni pergerakan, sama ada lurus ataupun berputar. So yang tepat dekat situ sistem elektrik. Okey. Bagaimanakah sistem mekanikal berfungsi dalam suatu reka bentuk mekatronik? Okey, sistem mekanikal yang kita lihat, dua perkataan yang awak kena tahu adalah pergerakan berputar dan juga pergerakan lurus. So dekat sini dia sebut mechanical sahaja. Melaksanakan operasi. Ini apa benda ni? Ni sistem apa ni yang melaksanakan operasi ni? Mengawal tindakan. Membekalkan arus elektrik. Ini elektrik lah. Menghantar untuk memudahkan sumber gerakan. Okey, dekat sini mudah saja ada perkataan gerakan kat sini. So D ni adalah mechanical. C ni adalah elektrik. B ni adalah kawalan. Pelaksana operasi ni adalah apa ni? Pengaturcaraan. Okey. Saya kena letak tinggi sikit buku ni. Kalau tak kamera tak nampak. Okey, Rajah 1 menunjukkan sejenis komponen. So ini adalah komponen gear. Ada macam-macam gear ni yang awak nampak kat sini, gear taji banyak ni. Awak dah belajar juga macam-macam gear helix, gear belitan, rak dan pinan. So ada macam-macam. Okey, apakah sistem yang menggunakan komponen di atas? Dan kalau gear-gear ni mestilah pergerakan. So sistem apa? Sistem mechanical. Kalau dia tunjuk gambar bateri kat sini, sistem elektrik lah. Okay, kalau dia tunjuk kat sini apa, remote ke, butang dekat mesin basuh ke, itu adalah kawalan. Yang elektronik ni mungkin dia akan tunjuk simbol-simbol LED ke, perintang ke, diode ke, ataupun sebagainya lah. Okay, nombor 9. Sistem mechanical. Okay, yang A ni ada yang bergerak ni, berputar ataupun bergerak lurus. Ada tak? Tak ada. Ni kawalan. C ni berputar. B ni ada sebenarnya.
dekat CD-ROM. Tapi laptop sekarang, komputer dah tak ada dah CD-ROM tu, tempat baca CD tu. So kira tak ada lah. D ni handphone, so tak ada lah yang berputar. So sistem mekanikal yang tepat adalah kipas ni. Okey, masuk kepada gambar raja blok. Ini adalah contoh gambar raja blok. Input PO, IPO, input PO. Mana P? Ni P. Input, proses, output. Proses ni dekat bawah dia adalah mikro pengawal. Input tu awak punya remote ke, button ke, panel kawalan ke, penderia ke. Output ni ikutlah apa kerja dia, drum berputar ke dan sebagainya. Okey, nombor 11, mengapakah lakaran pengubahsuaian perlu disediakan? Okey, ni awak tengok dalam buku teks tu. Kita terus selepas daripada gambar raja blok. Soalan gambar raja blok satu je, tak banyak pun. Tapi nanti naik nanti kita kena lukis gambar raja blok ni. Lakaran pengubahsuaian perlu dilakukan. Kenapa? Meningkatkan fungsi, betul ke? Menyelesaikan masalah, buat lakaran dah selesai masalah. Menambahkan komponen, menambahkan elemen dan prinsip. Okey, nombor 11 ni ada susah sikit lah. Mungkin ramai yang akan jawab C, menambahkan komponen. So C dengan D ni lebih kurang sebenarnya. Dua-dua ni boleh terima. A dengan B memang dah tak boleh lah. Awak lukis dia boleh tambah fungsi ke? Tak boleh. Kita tak nampak fungsi tu. B pun menyelesaikan masalah, boleh ke? Tak boleh. Okay, lakaran pengubahsuaian perlu disediakan. Kat sini yang sesuai sekali adalah menambahkan elemen dan prinsip. Elemen mekatronik awak dah belajar. Kita boleh tengok dalam buku teks awak tu, elemen ada berapa? Ru, berwaga, sateruni. Ada berapa tu? Ru, berwaga, sateruni. Ada 8. Rupa, ruang, bentuk, saiz, tekstur. Awak dulu belajar masa form 1 ada 7. Bila masa form 3 ada 8 pula. Okey. Prinsip ni pula ada 9. 9 prinsip. Penyatuan lah, keseimbangan lah, macam-macam lah. Saya pun tak apa ingat sangat, ada 9. Tapi kalau awak nak rujuk dalam buku teks ni ada. Dalam bab pertama tu tak ada. Awak boleh rujuk bab kedua, muka surat 53. Prinsip reka bentuk dan juga elemen reka bentuk. Elemen tadi saya bagi akronim Ru, berwaga, sateruni. Tu untuk ingat lah. Prinsip ni panjang. Okay. Prinsip ni kita boleh ambil K lah kat situ. 1, 2, 3, 4, 5. 5K, 3P, 1H. Boleh tengok dalam buku teks. So jawapan yang tepat adalah D. Okay, bagaimanakah idea penyelesaian masalah di jana untuk menyelesaikan masalah reka bentuk? Bagaimana idea penyelesaian masalah di jana untuk menyelesaikan masalah reka bentuk? Pembentangan, proses sumbangsaran, perbincangan bersama, maklum balas soal selidik. Okay, kat sini pun payah ni, bukan senang ni. Okay, kalau kita baca macam lebih kurang sama je. So, bagaimanakah idea penyelesaian di jana untuk menyelesaikan masalah reka bentuk? Yang pertama, perkataan sumbangsaran ni. Sumbangsaran ni ada sesi soal jawab lah. Yang maksudnya ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tu maksudnya sumbangsaran, bukannya dengar je. Okey. Dan yang ketiga ni adalah perbincangan bersama. Maksudnya berbincang. Maklum balas soal selidik ni just kita nak kenal pasti saja. Nanti kita akan buat kajian keperluan pelanggan maklum balas soal selidik ni. So yang tepat dekat sini adalah 2 dan 3. Okey, nombor 3. Mengapakah suatu reka bentuk perlu diberi keemasan? Keemasan ni macam
spray ke, cat ke, nak bagi cantik ke, nak bagi lebih selamat ke, nak boleh jual ke dan sebagainya lah. Okay. So yang pertama, melindungi komponen elektrik. Yang kedua, menambah ketahanan. Yang ketiga, menambah nilai estetika. Estetika ni maksudnya wow factor lah, macam tu. Awak tengok je macam menarik. So boleh jual lebih mahal kan. Awak tengok pen lah, pen fungsi sama je, tapi kenapa harga lain-lain. Mengurangkan risiko kecederaan. So nombor 13 kat sini kita kena lihat sedikit. Okay. Yang pertama, menambah ketahanan. Kita ambil contoh besi lah. Besi, kalau kita tak cat, lama-lama dia akan karat. Sebab itu dia menambah ketahanan. Nombor 2 ni dah confirm betul. Okay, mana lagi yang confirm betul? Apa lagi yang confirm betul? Menambah nilai estetika. Okay, so menambah nilai estetika. Mengurangkan risiko kecederaan. So melindungi komponen elektronik ni tak apa sesuai sebenarnya. Okay, jawapan dia 2, 3 dan 4. So dekat sini, kalau tengok jawapan belakang tu ada kesilapan. Jawapan belakang tu dia kata C, tapi jawapannya adalah D. Bukan silap penulis, mungkin silap print tu. Okey, nombor 14. Bagaimanakah pengujian reka bentuk penting dalam penghasilan projek? Uji. Reka bentuk perlu diuji. Okey. Kalau awak main kapal terbang pun, awak dah buat dan lipat-lipat tu, mestilah awak uji boleh terbang ke tak. Kan? So, pengujian reka bentuk penting dalam penghasilan produk. So, kat sini yang A, menilai kefungsian, menguji cantuman bahan, menguji keberkesanan komponen, menilai keberkesanan penambahbaikan. Okey, nombor 14 ni mungkin soalan ni boleh tambah sikit lah. Dalam penghasilan produk pengubahsuaian. Okay. Dalam penghasilan produk yang kita buat ni banyak kepada pengubahsuaian. Nak reka bentuk satu produk baru susah. Okay, tapi kalau awak boleh cuba memang awak kaya lah. Contoh barang yang saya nak satu je. Sekarang ni kita boleh cakap dengan semua orang di dunia ni. Okey, dalam masa yang singkat. Saya nak bergerak ke serata dunia ni dalam masa yang singkat. Pernah tengok cerita Star Trek? Macam mana pindah sana pindah sini sekejap je kan? Saya pun nak macam tu. Kalau boleh cerita, nanti saya beli lah. Okey, so yang sesuai nombor 14 ni adalah menilai keberkesanan penambahbaikan. Tapi kalau alat macam Star Trek tu kena uji dekat benda bukan hidup dululah kan. Awak pindah bola, boleh pindah tak? Daripada Johor pergi Melaka dalam 2 saat pindah bola tu. Jangan pindah manusia dulu. Itu maksudnya pengujian lah. 15. Antara yang berikut yang manakah merupakan ujian yang dijalankan untuk meningkatkan yang dijalankan pada peringkat pengujian reka bentuk. Okey, dekat sini ni ujian ni ujian beban. Pengujian reka bentuk. Ujian beban ni sebenarnya ujian beban mekanikal. Biasa load test. Siapa yang mak bapak kerja construction tu dia tahulah load test. Dan awak boleh tengok juga kenapalah kalau kita tengok jambatan dah buat jambatan, lepas tu dia biar je. Dia nak uji load test lah tu. Load, L-O-A-D, load, beban. Load test. Maksudnya tanpa beban, adakah tiang tu masuk sendiri ataupun tenggelam sendiri? Dengan beban macam mana? Mana boleh jambatan 2-3 tahun je tahan. Jambatan paling-paling nak 50 tahun, 100 tahun tahan. Okey, ujian simulasi. Ujian simulasi ni adalah ujian sebenar. Macam kalau awak nak jadi pilot, awak mestilah bawa kapal terbang. Tapi takkan nak buat macam kereta kan, bawa kereta jalan-jalan, tak boleh. Kapal terbang ni tak reti terhempas. Tak payah terhempas lah, nak naikkan pun susah. Okey, ujian komponen ni maksudnya menguji setiap komponen kat situ. Okey,
Bukan dimaksudkan ketiga-tiga A, B, C ni tak berkenaan. Tapi yang sesuai untuk tajuk awak reka bentuk ni adalah ujian parameter. Okay, parameter ni dia punya kebolehan ataupun ujian kefungsian. Berfungsi ataupun tidak. Ujian parameter ni lebih kepada kefungsian lah. Okay, contoh macam beli LED. Kalau beli lampu LED dekat luar, mungkin ada tempat yang boleh cuba atau test. Okay, macam DIY berapa hari? 3 hari? 4 hari? Ke 7 hari? Saya pun tak ingat lah, lama tak beli barang. So mungkin dalam 7 hari tu, kalau barang tu tak rosak, kalau barang tu rosak, boleh dipulangkan. Buat resit lah. Okay, so ujian parameter ni maksudnya kita uji apa-apa tambahan yang kita buat pada produk, kita uji. Contohnya katalah rumah awak tu nak pasang lampu yang ada sensor tu, kan, dekat tempat parking kereta tu kan. Nak uji dekat kedai mana boleh kan, susah sikit, nak kena gelap. Maksudnya bila malam lampu terbuka. So itu adalah contoh ujian parameter ataupun ujian kefungsian. Okey, so saya harap soalan 1 sampai 15 ni sekurang-kurangnya awak dah buat lah. Saya pun dah bagi jawapan. Okey, so cuba. Ada kesilapan sikit kat soalan nombor 13 ni saja. Alright. So saya masuk bahagian B sikit. Tak lama kan. Bahagian B ni adalah bahagian markah yang paling banyak sebenarnya. Kalau waktu exam jawab bahagian B dulu. Okey, B ni yang pelajar selalu tertinggal. Suruh tanda right, tanda pangkah, tak pun tak tanda, tulis nombor. Baca soalan tu betul-betul. Tanda right bagi 2 kepentingan revolusi industri yang betul pada petak yang berkenaan. Yang mana satu? Meningkatkan perkongsian idea. Banyaklah. So yang sesuai adalah satu dan meningkatkan pendapatan individu dan juga meningkatkan kemahiran. Ni 2. Revolusi industri. Kenapa semakin meluas penggunaan internet sekarang? Okey, nombor 2 pun sama. Tandakan right bagi 2 aspek sistem elektrik dalam elemen mekatronik pada petak yang berkenaan. 2 aspek penting, nombor 2 kat situ. Jenis arus. Penyambungan, memang betul jenis arus. Ada arus AT, arus AU. Penyambungan komponen, kedudukan peranti dan juga keselamatan. Okey, baca betul-betul 2 aspek sistem elektrik dalam elemen mekatronik. So, sistem elektrik, kedudukan peranti. Okey, sebab dia bahaya. Mesin basuh, semua peranti dia semuanya dekat bawah. Alhamdulillah. Okey, keselamatan. So, 2 ni yang sesuai. Susah juga nombor 2 ni, memang ramai yang salah ni kan. Okey. So nombor 2 ni kedudukan peranti, keselamatan. Okey, nombor 3 mesin basuh. Ni yang saya sebut tadi, mesin basuh muatan hadapan. Kebiasaannya mesin basuh ni dia boleh siap dry, tapi mahal sikit lah. Okey, tandakan betul pada 2 komponen mechanical yang terdapat dalam produk mekatronik yang pada petak sediakan. 2 komponen mechanical. Komponen mechanical ni gear, takal, tali sawat yang menggerakkan. So takal, tali sawat. Pengubah ni dia mengubahkan dia punya voltan. Nak pakai voltan banyak. Ini memang komponen juga, tapi bukan komponen mechanical. Ni komponen elektronik. Okey, nombor 4. Ni rantai ni. Siapa yang tengok basikal ke apa semua kan, basikal ke motor ke, adalah rantai benda ni. Kereta pun ada. Okey, menunjukkan beberapa komponen berkaitan dengan mekatronik. Ni bateri. Yang ini perintang tetap. Perintang tetap, tak boleh laras ni. Padankan raja tersebut dengan elemen mekatronik yang betul. Elektronik yang mana? C lah, perintang. Mechanical yang mana? Ni rantai ni.
Okey. Elektrik, bateri. Ni senang je. Susahnya kalau gambar tak nampak. Tu je. Okey, nombor 5. Berikut adalah fungsi komponen. Mengawal laju dan arah putaran, meningkatkan laju dan menambahkan daya kilas, membekalkan tenaga elektrik. Pandangkan fungsi berikut dengan menulis komponen yang betul. Dengan komponen yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan. Yang ini motor elektrik. Motor elektrik ni apa? Motor elektrik ni apa? Macam tak ada je. Membekalkan tenaga elektrik ni bateri kot. Ni bateri. Okey. Mengawal hal laju dan arah putaran, meningkatkan hal laju dan menambahkan daya kilas. Ini litar bersepadu. Nombor 5 awak ni ada problem ni. Okey. Motor elektrik ni. Okey, nombor 5 ni ada pembetulan sikit. So mungkin awak boleh tulis dekat bawah ni lah. Motor elektrik ni dia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Ni tak apa ke benda je ni. Okey, yang ini motor elektrik Awak boleh tulis kat sini motor AT lah, arus terus. Yang ini mikro pengawal. Ini boleh lah mengawal mengawal atau memberi arahan. Tak apalah, mikro pengawal ni bergantung kepada tujuan dia. Mungkin kat sini mengawal hal laju dan arah putaran, bergantung kepada mikro pengawal. Ada juga mikro pengawal ni yang kontrol bunyi. Macam lampu raya awak tu, tekan bunyi lain, tekan bunyi lain. So maksudnya ada mikro pengawal kat situ. Okey, yang dekat sini ni gear lah. Kita ambil simple ni gear. Gear ni meningkatkan hal laju dan menambah daya kilas. Yang ni betul boleh lah. B. Dia sebenarnya lain sikit, tapi saya ambil je lah. So dekat sini ni ada problem sikit ni. Nombor 5 ni awak bulat lah sikit Alright. So saya rasa setakat tu dulu. Saya kena semak lah buku ni, takut salah kan. Kita dah jumpa 2 soalan salah. Nanti saya semak dululah. Okey. Saya pun silap saya tak semak dulu kan. Sebab saya tak tengok sangat jawapan ni. Bila tengok, bila bahagian 5 ni, nombor 5 ni jawapannya macam pelik pula. Okey. So sekian dulu untuk PDPR pada hari ini. Saya harap awak cuba jawab lah, ada 20 soalan. Okey, all the best. So kita akan jumpa pada kelas minggu hadapan. So jangan lupa buku ni kan. Sebab ini dijual di koperasi. Saya dimaklumkan semua pelajar dah beli. So kita gunalah. Alright. So terima kasih.